Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Adila Muhammad dalam Buletin Mingguan MSN. Kita mulakan edisi kali ini dengan rangkuman berita sukan sepanjang minggu ini. Saksikan. Satu mesyuarat penyelarasan bersama pengarah-pengarah Majlis Sukan Negeri telah diadakan pada Khamis 3 Februari 2022 yang lalu bertempat di Dewan Bankuet Kasa 4. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah MSN itu antara lain telah membentangkan kertas program pelapis dan bakat negeri 2022, pembentangan daripada pihak MES, Pesuruhjaya Sukan Malaysia dan tidak ketinggalan perbincangan perihal penganjuran SUKMA 2022. Majlis Sukan Negara telah mengadakan satu sidang media khas bersama bekas Ketua Jurulatih Para Olahraga Negara R. Jagannathan pada Khamis 3 Februari. Dalam sidang media tersebut, Jagannathan menjelaskan sudah tiba masanya untuk beliau mengundurkan diri dan memberi peluang kepada jurulatih baru untuk mengambil alih tugasnya. Beliau juga diberi peranan untuk mencurah ilmu kepada jurulatih generasi baru melalui kursus-kursus yang bakal diadakan bersama Persatuan Olahraga Para Malaysia. Kekosongan yang ditinggalkan Jagannathan akan diisi oleh Ahmad Rafi Arifin yang berpengalaman sebagai pembantu jurulatih olahraga para sejak 4 tahun yang lalu. Kita beralih ke perkembangan negeri. Majlis Sukan Negeri Kelantan telah mengadakan program libat urus Badan Sukan Negeri Kelantan yang telah diadakan pada 5 Februari lalu. Program yang diadakan melibatkan Persatuan Sukan Negeri Kelantan itu bertujuan memberi kefahaman berkaitan takbir urus badan sukan di peringkat negeri. Dalam masa yang sama, peserta juga didedahkan dengan fungsi dan peranan Pesuruhjaya Sukan. Bertempat di Dewan Bankuet Kasa 4, seramai 90 orang peserta terdiri daripada pegawai MSN, penggerak dan JBSN Negeri telah menghadiri bengkel perancangan program pelapis negeri dan bakat para bagi tahun 2022. Bengkel yang diadakan selama 3 hari itu telah membincangkan dan merancang pelbagai perkara untuk dilaksanakan tahun ini di samping menjalin kerjasama dengan beberapa agensi seperti Jabatan Belia dan Sukan, Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi Pembangunan Sukan Para. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyempurnakan istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah persekutuan sempena Hari Wilayah Persekutuan 2022 di Istana Negara pada Selasa. Seramai 5 orang atlet negara telah menerima pengurniaan pada istiadat tersebut. Atlet olahraga para yang juga pemenang pingat emas Paralimpik Tokyo dalam acara lompat jauh T20 Abdul Latif Romli bersama legenda sukan terjun negara Leong Man Yi telah menerima pingat Panglima Mahkota Wilayah yang membawa gelaran datuk. Sementara pasangan bergu badminton negara Aaron Chia dan So Woo Yik dikurniakan pingat Kesatria Mahkota Wilayah dan seorang lagi jago pecut olahraga para negara Muhammad Rizwan Puzi menerima pingat Johan Mahkota Wilayah. Atlet luncur Alpine negara Arwin Idami Salihuddin memulakan cabaran apabila berada dalam kelompok 40 terbaik pada pusingan Grand Giant Slalom wanita pada Isnin lalu. Walaupun tidak membawa pulang sebarang pingat, beliau berjaya memperbaiki kedudukannya daripada tempat ke-46 dalam run 1 menaiki tangga ke-38 daripada 60 peluncur selepas saingan round kedua. Arwin walau bagaimanapun tidak berjaya menghabiskan pusingan pertama acara slalom wanita pada Rabu. Manakala seorang lagi peluncur Alpine negara Jeffrey Webb dijadual mempamer kehebatannya dalam acara slalom lelaki pada 16 Februari ini. Pingat Panglima Mahkota Wilayah yang diterima jaguh Paralimpik Negara Abdul Latif Romli pastinya menjadi tonik terbaik buat atlet kelahiran Perlis itu untuk mencipta hat-trick menangi pingat emas di Sukan Paralimpik Paris 2024 nanti. Pengiktirafan yang diberikan kepada atlet berusia 25 tahun itu membolehkannya membawa gelaran datuk. Jaguh lompat jauh Paralimpik Abdul Latif Romli tentunya bersemangat tinggi untuk meneruskan kejayaan cemerlang di pentas sukan dunia. Ini selepas beliau menerima pingat Panglima Mahkota Wilayah yang membawa gelaran datuk dalam satu istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah persekutuan. Abdul Latif yang ditemui jelas gembira dan tidak menyangka akan menerima anugerah tersebut.
Okey, pertama kali syukur alhamdulillah dapat gelaran anugerah Datuk kan. Ya, saya pun macam tak sangka dapat gelaran ni. Syukur sangat-sangatlah. Tambah Latif, pengiktirafan ini diharap menjadi inspirasi buat masyarakat mengikuti jejak langkahnya berkorban keringat demi Malaysia. Okey, saya dapat gelaran tu dapat memakan semangat saya untuk ke next tournament dan seterusnya dan memberi inspirasi kepada atlet yang lain lah. Latif turut berterima kasih kepada semua yang menyokong dan mendoakan kejayaan beliau selama ini. Latif cipta sensasi muncul atlet Paralimpik pertama mempertahankan pingat emas di pentas sukan Paralimpik selepas menjuarai acara lompat jauh T20 pada edisi Tokyo 2020 tahun lalu. Beliau sebelum itu melakar rekod dunia sebanyak 3 kali sebelum memenangi pingat emas di Sukan Paralimpik Rio 2016. Pengarah Kejurulatihan Perseorangan Persatuan Badminton Malaysia, Wong Chun Han, optimis sasaran 4 terbaik di Kejohanan Badminton Berpasukan Asia mampu dicapai sekaligus layak kesayangan Piala Thomas 2022. Malah, beliau tidak menolak Malaysia mampu melakar pencapaian yang lebih baik berbanding edisi lalu. Wong Chun Han percaya skuad badminton negara yang dibarisi pemain muda mampu mencipta keputusan yang positif di Kejohanan Badminton Berpasukan Asia edisi kali ini. Dalam masa sama, beliau mahu pemain muda memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri dan menunjukkan keupayaan sebenar mereka ketika beraksi di gelanggang. Diundi bersama Jepun, Singapura dan Kazakhstan dalam kumpulan B, Chun Han melihat kem negara tidak berdepan masalah untuk mara ke separuh akhir. Nampaknya peluang untuk maju ke separuh akhir itu cerahlah bagi kita dan kita akan mengambil kesempatan ini untuk mempamerkan pemain-pemain kita dengan lebih menyeluruh supaya mereka masing-masing boleh mengambil kesempatan untuk mencari pengalaman dan kita harap melalui aturan ini masing-masing boleh mendapat pengajaran yang bagus. Mengenai cabaran skuad wanita pula, beliau yakin pemain akan berusaha dan memberi persembahan terbaik untuk Malaysia. Saya rasa tergantung kita berlawan dengan siapa. Mereka akan mempunyai challenges yang berlainan lah. Tapi macam mana pun, tak kisah berapa tinggi ranking mereka atau berapa rendah ranking mereka, apa yang kita mahu daripada pemain kita adalah mereka mempamerkan mereka punya personal best dan juga mempamerkan apa yang sudah diajari dan supaya kita mahu nampak peningkatan itu. Dalam pada itu, biarpun Jepun dan India tidak menghantar pemain utama, pemain perseorangan wanita SG Sona menjelaskan itu bukan alasan untuk beliau dan rakan sepasukan memandang mudah cabaran lawan. Dengan department double dengan kita women single, saya rasa saya sangat confident dengan teammate saya because kita main sama-sama pun menang sama-sama, kalah sama-sama kan. So saya memang sangat confident dengan team saya, mereka dengan saya akan buat yang terbaik. Skuad lelaki diundi dalam kumpulan B bersama Jepun, Singapura serta Kazakhstan, manakala juara 3 kali Indonesia, India, Korea Selatan dan Hong Kong diundi dalam kumpulan A. Dalam undian wanita pula, juara bertahan Jepun dan India menanti Malaysia dalam kumpulan Y, manakala kumpulan Z pula terdiri daripada Korea Selatan, Indonesia, Hong Kong dan Kazakhstan. One State, One University, One Center merupakan salah satu program yang dikendalikan oleh cawangan pendidikan di bawah naungan Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet atau MAIS. Mungkin ramai yang masih tertanya-tanya apakah fungsi dan kelebihan yang disediakan untuk atlet-atlet di luar sana melalui program ini. Siti Sapina Hussein ada laporannya. Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet MSN atau MAIS telah melaksanakan pelbagai usaha secara inklusif untuk mereka yang bergelar atlet. Berbekalkan visi melahirkan atlet berpendidikan tinggi, MAIS berusaha mewujudkan program One State, One University, One Center khas untuk atlet yang berada di negeri-negeri melanjutkan pelajaran. Program ini diwujudkan bagi membolehkan atlet kebangsaan iaitu atlet di peringkat pelapis di bawah program Malaysia Negara dan juga program atlet di negeri melanjutkan pelajaran di IPT setempat. Dalam masa yang sama, IPT tersebut berpotensi menjadi pusat latihan negeri. Apabila program ini diwujudkan, program pembangunan atlet dapat diteruskan. Apa yang berlaku sebelum ini, atlet di negeri tidak dapat meneruskan program latihan kerana mendapat tawaran di IPT di luar negeri tersebut.
Tetapi dengan adanya program One State, One Instrument Center, atlet dapat meneruskan latihan di negeri dan juga belajar di negeri tersebut. Menurut Safwan, program yang dinaungi Majlis Sukan Negara ini menjalin kerjasama dengan Majlis Sukan Negeri dan universiti yang terpilih bagi memastikan bidang akademik dan sukan berjalan seiringan, dan usaha ini juga mendapat sokongan penuh daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Apa yang saya masukkan sokongan daripada pihak KPT terhadap program MUAS Mayumas ini adalah menyebabkan dua perkara. Yang pertama adalah dari segi kemasukan atlet, dan yang kedua dari segi kemudahan sukan yang boleh dinaik taraf. Pemilihan universiti untuk program ini bergantung sepenuhnya kepada Majlis Sukan Negeri. Walau bagaimanapun, pemilihan sesuatu universiti itu mestilah memberikan kesan atau impak yang baik, terutamanya kepada program latihan dan juga kepada universiti tersebut. Dalam aspek pemilihan universiti, beberapa kriteria telah digariskan bagi memastikan atlet yang menuntut di kampus tersebut menikmati fleksibiliti dan kelebihan berbanding pelajar lain. Berikut adalah penerangan ringkas berkaitan program One State, One University, One Center. Lima ada skuter minggu ini bersama Lee Hapway, atlet lompat tinggi kebangsaan. Mula-mula saya tengok dia body size. Body size? Body size. Masih tinggi lah. Tinggi. Okay, tinggi. Laporan itu mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Kita berjumpa lagi dalam edisi akan datang.